Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. So untuk video ni saya akan sambung dengan subtopik seterusnya, bermula di muka surat 105. Okay. So dalam subtopik ni kita ada subtopik 5.3.2 integration by part. So dia ni maksudnya macam pengamiran mengikut bahagian-bahagiannya lah. Okay. So dalam ni kalau kita dapat lihat ada 5 langkah macam mana kita nak gunakan method ini. So step yang pertama kita ada make an appropriate substitution choice of u and dv. Kita kena pilih dalam kita punya function yang diberi pada kita tu yang mana boleh jadi u, yang mana boleh jadi dv. Okay, dia punya hint dia, choose u, designate the function that appears first in log pad and let dv denote the rest. Okay, so kita tengok dekat sini dia kata kita kena pilih fungsi ikut siapa yang muncul dulu dalam log pad ni. So log pad ni adalah formula. So tengok dalam box warna kuning ni. So LO dekat depan ni menggambarkan log ataupun lon. Maknanya kalau dalam fungsi awak ada log ataupun lon, kena pilih dia dulu. Okey, sebab dia muncul yang pertama kali. Okey, kemudian P ni pula untuk polinomial. So polinomial ni sama ada bentuknya polinomial tu sama ada linear ataupun kuadratik, kubik, lepas tu dan seterusnya lah yang ada power. Okay, equationnya. So bermakna sekarang kalau kita lihat dekat sini yang pertama log, kedua polinomial. Alright. Okay, yang ketiga kita ada eksponen E stand untuk eksponen dan T stand untuk trigonometri. So untuk trigonometri tu apa-apa sajalah, sama ada sin, tan, cos, cosec dan sebagainya lah. Okay, alright. Okay, kita bagi contoh macam mana kita nak pilih. Katakanlah kalau diberi pada kita ada satu soalan tu, dia kata integrate. Okay, katalah integrate. Okay, soalannya dia suruh kita integratekan x square tambah 3, belakangnya ada sin x dx. Okey, bila kita dapat soalan macam gini, bila awak lihat dia punya soalannya, dia ni adalah campuran antara yang di depan ni adalah kuadratik dan yang belakang ni adalah trigonometri. Okey, so ni adalah kuadratik. So yang belakangnya adalah trigo. Okey, jadinya bila kita compare dengan kita punya table log pad ni, dia punya tips kat sini, dia kata kalau siapa yang muncul dulu yang ada dalam kita punya soalan, yang muncul dulu dia akan dapat jadi u. Okey, dan yang muncul kemudian tu dia akan jadi dv. dv akan denote the rest. Okey, so dalam kes kita yang ni kita boleh katakan u adalah x kuasa 2 tambah 3. Kenapa? Sebab dalam awak punya pilihan fungsi yang ada dalam awak punya soalan ni, awak ada kuadratik dengan trigonometri, yang mana kuadratik ni juga namanya sebagai polinomial. Okey, jadinya dalam susunan dekat sini kalau kita lihat, polinomial akan muncul dulu. Okey, barulah trigonometri. Jadi yang muncul dulu tu akan dapat jadi u. Okey. Okey. So bila yang u, yang ini kita dah set sebagai u, dia kata yang bakinya akan denote the rest. So yang bakinya dia kata akan denote sebagai dv. dv
sama dengan sin X dx. Okay, dx pun ikut sekali sebab dx ni masih tak ada dipotong dengan mansuhkan dengan mana-mana lah. Okay, so masih ada kat sini. Lagipun tajuk dekat sini adalah dv, jadi dx mesti adalah, selalunya kan kita sebut dv per dx, jadi dx ni ada di sebelah kanan. Okay, so contoh lain, katakanlah kalau kita ada soalan integrate. Okay, integrate apa? Katakanlah soalannya integratekan contohnya okay, kita ada 2x ln 7x tolak 1 dx. Okay, so dalam kes ni kita ada apa? Yang depan ni 2x yang di depan ni adalah polinomial, dan yang di belakang ni semua ni adalah ln. Okay, jadinya kalau kita ikut susunan dekat sini, okay, kita ada LO dan P. Jadinya yang mana dapat jadi U? U adalah ln 7x tolak 1. Okay, kalau ni dah guna, bakinya adalah dv. dv adalah sama dengan 2x dx. Okay, okay, cuba fahamkan yang ini sebelum kita sambung kat bawah ni. Okay, step yang kedua, bila kita dah pilih yang mana jadi U, yang mana jadi dv, yang U tu tadi kita kena differentiate. Okay, differentiate U, dan yang dv tu tadi kena integrate. Okay, dia ada dua prosedur dekat sini. U kena differentiate chapter 3 dan dv kena integrate. Okay, step yang ketiga, solve dengan rearrange step yang kedua. Okey, yang solve ni maknanya kita kena differentiate lah. Lepas tu yang integrate tu kita pun kena dapatkan dia punya hasil dia. Lepas tu rearrange kat sini maksudnya kita kena jadikan hasil yang differentiate tu tadi du sebagai dia punya tajuknya. Okey. Alright, lepas tu step yang keempat, kita akan masukkan ke dalam formula integration by part, yang mana formulanya adalah yang di sebelah kiri ni, kanan ni, yang di sebelah kanan ni. Okey, yang mana formulanya adalah uv diminuskan dengan integrate v du. Okey, yang di sebelah sini ni, yang kiri ni pula, ini sebenarnya kita dah kita dah letting kita dekat step 1 tadi, yang mana ada fungsi yang kita letkan sebagai u dan ada fungsi let sebagai dv. Dan step yang kelima, solve the last integration, selesaikanlah. Okay, so kita kena tengok contoh baru kita boleh betul-betul faham. So contohnya kita ada dekat sini, dengan menggunakan integration by part, selesaikan integration yang diberi ini. Okay, so dalam soalan ni kalau kita perhatikan, kita ada dua bahagian. Okay, iaitu yang di bahagian depan sini, okay, kita ada x. Okay, x sahaja ni dia single lah, dia bukannya sin x ke, bukannya ln x, so dia adalah x sahaja. Dan yang di bahagian belakangnya, okay, yang ni pula, ini adalah log ataupun ln lah. Okay, bermakna sekarang x tu kita ada case polinomial, okay, dan ln x tu adalah case natural log. Jadinya bila kita ada dalam susunan LOPET kita tadi, LOPET, apa yang kita ada adalah LO dan P, yang mana LO yang muncul dahulu, bermakna U kita akan set sebagai ln X. Okay, dan dv kita kalau ln X dah jadi U, bakinya adalah X dx, akan menjadi dv. Okay, okay, langkah yang kedua tadi kata dekat atas yang U tu kena differentiate.
Jadi saya just tuliskan di sini, kalau kita differentiate u, dia akan jadi du per dx sebab variabelnya in terms of x. So ln x akan jadi 1 per x. Okay. Dan kemudian kalau kita nak integratekan dv, kalau awak tengok kat sini, saya tak ada buat apa-apa perubahan lagi, cuma kita tambahkan simbol integration. Okay, tambahkan simbol integration di kiri dan kanan. Okay. Okay, step yang ketiga, dia kata apa tu, yang dia ada kata rearrange. So yang differentiation kat sini ni kita kena rearrange menjadikan du sebagai tajuk. So du kita akan jadi 1 per x dx. Okay. Dan juga yang hasil sebelah sini ni, kalau kita integratekan dia, okay, yang ni tengok betul-betul. So kalau kita integratekan dv, okay, integratekan dv, so kita akan jadi v. Sebabnya sebelum ni kita ada belajar, kalau kita integratekan constant terhadap dx, kita akan jadi cx, okay, tambah c. So dalam kes kita ni, kita ada kes yang bersebelah kiri ni, kita ada integratekan 1 dv. Okay, so kita akan jadi 1v lah, 1v tambah c. Tapi bila 1, biasanya kita tak tulis, so dia adalah v tambah c. Okay, yang di sebelah kanan tu, di sebelah kiri, sorry. Yang di sebelah kanan ni pula kita ada integrate untuk x square. Okay, integrate untuk x terhadap dx. So yang ini kita akan dapat x kuasa 2 dibahagikan dengan 2 dan ditambahkan dengan c. Dan kalau kita perhatikan dekat sini, kalau kita equatekan kedua-duanya, dia akan dapat v tambah c sama dengan x kuasa 2 bahagi 2 tambah c. Okay, jadi c ni kalau pindahkan ke kanan ataupun c di kanan pindah ke kiri, dia akan jadi 0 lah. So dia akan jadi v sama dengan x kuasa 2 bahagi 2 yang di sini ni Okay. Alright, kemudian untuk step yang keempat, kita akan masuk ke dalam formula. Okay, formula kita ada dekat sini, uv minus integrate v du. So u kita, okay, ni adalah u kita, ln x. V kita ada kat sini, baru cari v kita x square minus over 2 minus, okay, v lagi x square bahagi 2 didarabkan dengan du. Ini du kita. Okay, du kita 1 per x dx. Okay, dalam keadaan macam ini, awak akan dapat lihat dalam awak punya jalan kira, di bahagian depan sini, okay, bahagian terms yang pertama, dia dah tak ada apa-apa simbol macam operasi apa-apa. Maknanya ni adalah operasi darab biasa dan ini dah dapat dia punya jawapannya lah, dah siap. So just kemaskan sahaja, yang kuadratik ni dipindahkan ke depan, x kuasa 2 bahagi 2 ln x. Cuma yang di bahagian belakang ni, selepas kita mansuhkan x square dengan x, kita dapat x per 2, yang mana masih lagi ada simbol integration. Bermakna sekarang kita masih perlu proceed kepada step yang kelima lah, yang mana yang bahagian depan ni tinggal salin je, dia dah siap. Okay, tinggal salin je. Dan di bahagian belakang ni, terms yang kedua ni kena diintegratekan. So kalau kita integratekan x kuasa 2, x bahagi 2, dia akan jadi x kuasa 2, okay, dan didarabkan dengan 2 lah. 2 yang di bawah ni adalah constant, darabkan dengan 2 yang baru daripada kuasa, tambahkan dengan c. So last sekali jawapannya akan dikemaskan seperti ini. Okay, cuba tengok dan fahamkan. Okay, seterusnya di muka surat 106 kita ada example J, yang mana example J ni ada 4 soalan. Okay, so dalam keempat-empat soalan ni, kalau kita perhatikan sama, dia ada kombinasi antara antara dua jenis fungsi lah. Okay, so kita pergi kepada soalan A dulu. Okay, kita nak tengok soalan A. Alright, untuk soalan A, soalannya adalah integratekan ln x terhadap dx. Okay, so ini soalannya.
So, kalau kita perhatikan di sini, dia cuma bagi kita ada satu fungsi sahaja di dalam ni, iaitu ln x. Okey, ln x. So, untuk ln x, kalau kita nak integratekan dia, kita still guna integration by part. So, kaedahnya kita akan mula pilih yang mana jadi u dan mana jadi dv. So, disebabkan kita cuma ada ln x sahaja, iaitu LO, kategori natural log. So, LO itu akan jadi u lah. Okey. So, apa yang ada, kita ada adalah kita akan letkan u kita, iaitu ln x. So, kalau ln x ni kita dah guna, dv kita tinggalnya apa? dv kita tinggalnya cuma dx sahajalah, dx. Okey. Okey, step kedua, kita akan bezakan u dan integrate dv. So, kalau u dibezakan akan dapat du per dx. Ln x akan jadi 1 per x. Yang dv kita akan letak je dulu simbolnya. Integratekan dv sama juga dengan integratekan dx. Okey. Alright, kemudian step yang ketiga, kita akan jadikan du sebagai tajuk. Du sama dengan 1 per x dx. Okey, dan yang di sebelah sini pula sama konsep macam yang tadi saya cakap di atas ni tadi. Okey, kalau kita nak integratekan dv, kita akan dapat v. Okey, so kat sini kita ada v. Okey, integratekan dx, semestinya dia dapat x. Okey, so sekarang ni bila kita dah lengkap, biasanya kita akan check kepada 6 perkara ni lah. 6 perkara ni dah ada ke belum. So kita dah boleh masuk ke dalam formula. So formula kita adalah integratekan u dv. Formulanya adalah uv minus integrate v du. Okey, so kita ada sekarang ni u kita adalah ln x, v kita adalah x, diminuskan dengan integrate v kita adalah x, du kita adalah 1 per x dx. Okey, so kalau kita kemas-kemaskan dulu sebelum kita selesaikan integration tu, kita akan dapat apa? Terms yang di depan ni tak boleh buat apa-apa. Jangan pula awak jadikan dia ln x kuasa 2. Salah. Sebab apa? Terms yang di belakang ni dengan terms yang di depan ni adalah dua terms yang berbeza. Umpamanya ada satu air, ada satu minyak. Kalau awak campur, dia tetap tak akan bercampur lah. So, just apa yang perlu awak, yang kita boleh buat cuma rearrange kedudukannya. Yang mana x yang linear ni letak di depan. X ln x. Okey, diminuskan dengan, so yang terms kedua ni nampaknya boleh dimansuhkan. So bila dimansuhkan, dia jadi dx sahajalah. Okey, so akhir sekali jawapannya adalah x ln x. Dah tak payah buat apa-apa sebab dah tak ada apa-apa operasi, simbol operasi di sini. Minus, okey, sama juga macam atas tadi, integratekan 1 dx. So jawapannya adalah x tambah c. Okey. Okey, untuk soalan B, kita ada dia suruh integratekan x kuasa 2 ln x dx. Okey. So sekarang dalam soalan ni kalau kita perhatikan, dia ada dua jenis fungsi. Yang di depan ni adalah fungsi polinomial. Okey, polinomial. Yang di belakang ni pula adalah natural log. Okey. So, kalau kita lihat di sini, biasanya kita tulis P sajalah. Okey, P untuk polinomial. So, LO P. Kita jumpa LO dulu baru jumpa P. Bermakna sekarang dalam kita punya calculation, kita boleh setkan U kita adalah ln x.
dan dia punya bakinya dv adalah, okay, kalau ni dah pakai, bakinya adalah x kuasa 2 dx. ok, lepas tu step yang kedua, kita kena differentiatekan u. ok, differentiatekan ln x, kita dapat 1 per x. Dan yang di sebelah sini kita kena integratekan. So nak integrate tu biasanya kita tak terus integrate, kita tulis dia dulu simbol integrationnya. ok, x kuasa 2 dx. ok, so next step, step yang ketiga, kita kena rearrange. Kita kena jadikan du sebagai titlenya. Du sama dengan 1 per x dx. Dan yang di sebelah sini kita kena selesaikan. So integratekan dv akan jadi v, integratekan x kuasa 2 akan jadi x kuasa 3 per 3. ok, so bila dah dapat 6 perkara ni semuanya dah complete, kita dah boleh cari dia punya solution lah berdasarkan dia punya formula. So formulanya macam biasa, kita recall balik u dv. ok, u dv sama dengan uv minus integrate v du. ok, so u kita adalah ln x. ok, ln x. v kita x kuasa 3 per 3. ok, diminuskan dengan integrate v lagi sekali, didarabkan dengan du kat sini. So kita ada sini 1 per x dx. okay. So macam tadi, bila kita nak tulis solution working yang seterusnya, kita akan, yang bahagian depan ni dah siap, kita just perlu kemaskan sajalah, rearrange ataupun maintain saja. So dalam kes ni biasanya polinomial dituliskan di depan lah. So kita ada x kuasa 3 per 3 ln x minus, ok, yang ni kita kena kemaskan dulu. Apa yang kita ada dekat sini, yang ni dengan yang ni mansuh. ok, so kita dapat, ok, 3 yang kat bawah ni saya nak keluarkan sebab dia constant. ok, so jawapan akhir dia kita dapat x kuasa 3 per 3 ln x diminuskan dengan 1 per 3 x kuasa 3 per 3 tambah c. ok, so boleh tulis lagi satu workings. ok, untuk jawapan yang paling akhir, x kuasa 3 per 3 ln x minus x kuasa 3 per 9 tambah c. ok, so ni dia punya jawapannya. ok, cuba tengok dan fahamkan. ok, untuk soalan C, ok, ini adalah soalannya. So untuk soalan C ni, kalau kita perhatikan di sini, kita ada dua jenis fungsi. Yang di depan ni adalah polinomial dan yang di belakang ni adalah trigonometry. ok, so kita ada polinomial dan kita ada trigonometry. So dalam susunan lopat kita, yang muncul dalam kes ni adalah P dulu, barulah T. Jadinya kita boleh tuliskan solution kita. U kita adalah sama dengan X dan dV kita adalah sama dengan cos X dx. ok, so U macam biasa kita kena differentiate kan, du per dx. ok, du per dx sama dengan 1, dan dv ni kita tambah simbol integration, dv sama dengan cos x dx. ok, so step yang ketiga, jadikan du tajuk. So du kita adalah sama dengan dx, dan yang ini pula integratekan dv akan dapat v
integratekan cos X akan jadi sin X. Okay. Alright, dah ada ke 6 perkara ni, kita dah boleh buat kita punya solution kita. So kita ada formula U dV sama dengan UV minus integrate V du. Okay. So U kita adalah X, V kita adalah sin X. Okay. Diminuskan dengan integration untuk V. V adalah sin X. Du kita adalah dx. Okay. So dalam kes ni nampaknya lebih mudah lah. Susunannya pun dah terus je cantik macam ni. So kita just salin je untuk terms yang pertama, X sin X. Kemudian kita nak integratekan sin. Integratekan sin, kita akan dapat negatif cos. Negatif cos X. Okay. Okey, kemudian jawapan akhirnya boleh dikemaskan X sin X tambah cos X tambah C. Okey. So ini untuk soalan C. Okey, untuk soalan D, okey, saya nak awak cuba sendiri. Cuma saya akan kita akan keluarkan maklumat sama-sama saja, okey. So untuk soalan ni kita ada dua bahagian yang mana kita ada X dan juga EX. X ni adalah polinomial dan EX adalah EX lah, eksponen lah, okey. So dalam kes ni kalau kita dapat keluarkan maklumat, kita punya U adalah X sebab P muncul dulu baru E, dan dV kita adalah eksponen X dx. Okey. So step yang kedua dan ketiga dan yang seterusnya saya nak awak cuba sendiri sampai kita dapat jawapan akhir. Jawapannya saya share dekat sini. Okey, jawapannya adalah X EX minus X tambah C. Okey, so ni dia punya answer. Saya nak semua orang cuba dapatkan dia punya answer yang ini. Okey. Okey, sekarang kita berada di subtopik yang seterusnya, 5.3.3 integration by tabula method. So kita sekarang berada di page 107. Okey. So integration by tabula method, sebenarnya word tabula ni datang daripada method table. Okey, table berkotak. Jadinya boleh dikatakan integration by tabula method ni adalah antara teknik yang paling mudah lah, yang sebab dia sangat teratur dalam kita punya pengiraan tu. Tak ada macam kena contoh sana, contoh sini, tapi kita punya kiraan dalam kotak sahaja dan kita just boleh jawab. Okey. So kalau dilihat di sini, kita masih ada lagi table Lopet, maknanya ideal Lopet masih digunakan lagi lah. Okey, yang subtopik sebelum ni. Okey, dalam tabula method kita ada berapa langkah? Kalau dilihat sini ada 4 langkah. Okey, so kita lihat satu demi satu apakah langkahnya. Yang pertama, make an appropriate substitution choice of U and dV. Choose U, designate the function that appears first in Lopet and let dV denote the rest. Okey, maknanya sekarang sama macam teknik yang sebelum ini, integration by part, yang mana kita kena pilih dulu fungsi yang mana nak jadi U dan yang mana jadi dV berdasarkan Lopet. Okey, siapa yang muncul dulu dapat jadi U dan yang baki akan jadi dV. Okey, step yang kedua, kita akan bina satu kotak yang mana kotaknya adalah seperti ini. Kotaknya dia ada 3 kolom utama, yang mana kolom pertama adalah sign. Sign ni adalah operasi tambah ataupun tolak. Kemudian di tengah adalah differentiation. Okey, differentiation dia kata U. Okey, dan yang belakang sekali adalah integration
untuk dv. Kalau dilihat di sini konsepnya sama macam integration by pipe, cuma dia berkotak. Okey, so kalau dilihat di step yang seterusnya, dia kata differentiate u berulang kali sehingga menjadi kosong dan integrate dv berulang kali juga sehingga mendapat sama level dengan differentiation. Okey, maknanya sekarang differentiation tengah ni akan jadi benchmark kita lah, ada berapa row yang akan muncul di tepi ni. Kalau differentiation tu selagi dia tak jadi kosong, kita tak boleh stop. Okey, so kalau dilihat saya ada satu contoh. Okay, katakanlah ada satu soalan suruh kita integrate. Dia kata integratekan 2x tambah 3 2x sin x dx. Okey, dekat sini tertinggal x pula. Okey, so kita ada integrate untuk 2x tambah 3 sin x dx. Okey, macam biasa untuk memilih dia punya yang mana u, yang mana v, kalau dilihat di sini kita ada yang ini adalah sifatnya polinomial dan yang belakang ni adalah trigonometri. Bermakna kalau kita boleh setkan kita punya fungsi u adalah 2x tambah 3 2x tambah 3 dan dv adalah sin x dx. Okay, so bila kita dah dapat decide yang mana u dan yang mana dv, kita dah boleh masukkan dia dalam kita punya table. Okay, so dalam table kita ni macam mana cara nak masukkan adalah yang mana u akan dimasukkan ke dalam kotak yang pertama yang ada dekat dalam box ni. Okey, iaitu yang di sini 2x tambah 3. Okey, dan dv kita dapat sin x dx. Jadi dalam integrate dv ni kita boleh tulis sin x. dv nya tak payah tulis. Okey, sin x. So, bila dah tulis macam ini 2x tambah 3 dan integrate adalah sin x, sign dia adalah yang pertama kali untuk kita buat setiap kalau kita nak isikan sign kat sini, sign pertamanya adalah tambah. Okey. Jadi dekat buku awak saya hari tu dah buat dia punya contoh yang ini. So kita ada kalau differentiation untuk u 2x tambah 3 integrate dv sin x. Jadinya sekarang benchmark kita adalah yang tengah-tengah ni. Okey, so yang 2x tambah 3 ni kalau kita differentiate sekali akan dapat 2. Okey, lepas tu kita kena differentiate lagi sekali supaya dapat kosong. Okey, maknanya kalau kita ada case contohnya macam 3x kuasa 3. Kalau kita nak differentiatekan dia, kita akan dapat 9x kuasa 2. Lepas tu 18x. Lepas tu 18. Lepas tu baru kosong. Maknanya kalau case yang macam gini, dia punya row nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 row. Dalam case yang ni, kita punya equation kita pendek je lah. Jadinya kita punya row kat sini ada 3 sahaja. So, bila row kita dah ada 3 kat sini, sign kita akan bergilir-gilir antara tambah, tolak, tambah. So, kalau yang untuk ni, kita punya sign kita tambah, tolak, tambah, tolak, tambah. Okey, bergilir-gilir. Dan integrate tadi, asalnya kita dah ada yang ni kan. So, kita kena integratekan dia berulang kali juga sampai dia sama level dengan kosong. Okey, so kalau sin x kita integratekan kali pertama dapat negatif cos x. Negatif cos x kalau kita integrate lagi kita dapat negatif sin x. Okey. Alright, kemudian step yang ketiga, step yang keempat, solution is obtained by adding the product the diagonal including the sign. Okay, so
cara untuk tulis dia punya solution senang je. Kita akan tambahkan hasil darab perpenjuru termasuk dia punya sign. So apa maknanya kat situ adalah kita akan tengok dia punya keadaan dia, signnya tu. Okay, kita akan darabkan dengan differentiation. Lepas tu yang differentiation ni kena dalam bentuk diagonal. Kita kena darabkan 2x tambah 3 dengan result yang di sini. Okey, lepas tu kena tambahkan pula dengan sign yang seterusnya ni didarabkan dengan isi yang di sini. Kemudian isi yang di sini didarabkan dengan hasil perpenjuru di bawah. Dan last sekali, okey, yang di sini didarabkan signnya tu, okey, didarabkan dengan hasil differentiation di sini dan darabkan dengan perpenjuru di bawah. Okey. Okey, kita tengok contoh. By using integration using tabular method, solve. Okey. Dia kata nak gunakan tabular method, dia tak cakap pakai substitution, dia kata pakai tabula. So, bila kita baca mula-mula sekali macam biasa kita kena setting yang mana u, yang mana dv. Jadi dalam kes ini adalah polinomial, belakang ni adalah trigo. Okay. So P muncul dulu dalam lopet, P muncul dulu baru T, jadi u nya adalah x square dan dv nya adalah sin x. Okay. So dalam table kita, okay, dua nilai ni kena dimasukkan. X kuasa 2 masuk dekat sini dan juga sin x masuk di sini. Okey. Kemudian signnya adalah tambah. Dan kita akan terus buat yang di tengah dulu. Differentiation u, kita akan differentiate sampai jadi kosong. X kuasa 2 differentiate jadi 2x. 2x differentiate jadi 2. 2 differentiate jadi kosong. Maknanya kita dapat 4 row. Tambah, tolak, tambah, tolak. Okey, sin x integrate dapat negatif cos x. Integrate lagi dapat negatif sin x. Integrate lagi dapat cos x. Okey. Okey, jawapannya, okey, kalau diperhatikan di sini, jawapannya kita akan tuliskan untuk yang kali pertama, kita salin dulu daripada kita punya box. Okey, untuk line yang pertama, tambah tak payah tulis simbol tambah lah kat sini. Biasanya kita tak tulis lah simbol tambah tu. So, x kuasa 2 didarabkan dengan cos x. Okey, ni line yang pertama. Kemudian, kenapa simbol kat sini minus? Sebab kita tiru yang ini minus. Minus 2x. 2x didarabkan dengan negatif sin x. Tambah, kenapa tambah? Sebab di sini tambah. 2 darabkan dengan cos x. Okey, tambah c. Okey, kalau dilihat dekat sini, kenapa kita dekat bawah sekali ni kita tak ada buat untuk line yang ini dan ke bawah? Sebab dah tahu dah fungsinya adalah kosong. Okey, so kosong darabkan dengan apa-apa pun dapat kosong lah. So kita tak ada nilai untuk line yang paling bawah ni. So kita kemaskan dia punya jawapan. Kita dapat negatif x square cos x tambah 2x sin x tambah 2 cos x tambah c. Okey. Okey, untuk example K, okey, kita nak buat sekarang. Untuk yang A, kita ada x square cos x dx, integrate kan. So apa yang ada dekat sini adalah yang mana kita punya u. Okey, ini adalah polinomial. Yang belakang ni adalah trigo. So u kita adalah x kuasa 2. dv kita adalah cos x dx. Okey. So kalau kita buat dia punya boxnya, okey, kita ada sin. Lepas tu kita ada differentiation. Lepas tu kita ada
integration dv. Okay. Alright, so untuk sign yang pertama, simbolnya adalah tambah. Differentiate u, kita dapat x square. Integrate dv adalah cos x. Okay, line yang pertama ni salin daripada soalan. Okay, kemudian untuk differentiate u, kita akan buat yang tengah-tengah dulu. X kuasa 2 kalau differentiate dapat 2x. 2x kalau differentiate dapat 2. 2 kalau differentiate dapat 0. So, signnya tambah, tolak, tambah, tolak. Ok, untuk integratekan cos. Ok, cos x. Kalau kita integratekan, kita dapat sin x. So, sin x kalau kita integrate, kita dapat negatif cos x. Dan negatif cos x kalau integrate dapat negatif sin x. Alright. So, daripada box kita yang dah siap ni, biasanya kita akan buat dia punya line lah, takut ada yang salah tuju. So, line kita daripada sini pergi ke sini, sini pergi ke bawah, ni pergi sini, ni pergi bawah, ni pergi sini, ni pergi bawah. Okay, so dia punya answer dia adalah apa answernya? So answernya x square cos x dx adalah sama dengan, okay, first kali tambah x kuasa 2 darab sin x. So kita ada x kuasa 2 sin x. Lepas tu kita ada minus, okay, minus 2x darab dengan negatif cos x. So negatif kat sini jumpa negatif kat sana dah jadi positif. So kita ada 2x cos x. Dan last sekali tambahkan dengan 2 darabkan dengan negatif sin x. Jadi negatif jumpa positif jadi negatif, tolak 2 sin x tambah c. Siap. Okey. So untuk soalan B, okey, kita buat sekarang soalan B pula. Okay, ini soalan B kita. Okay, kita ada dekat sini x kuasa 3 eksponen 2x dx. So kita kena setkan kita punya u. So x kuasa 3 adalah polinomial, e2x adalah eksponen. So dalam lopat P akan jumpa dulu sebelum E. Bermakna sekarang kita punya U adalah X kuasa 3. Dan dV kita adalah eksponen 2X dx. Okay. So kita punya apa ni, kita punya table kita. Saya ambil yang atas ni je, tajuknya. Okey, so dia punya differentiate-nya kita akan differentiatekan x kuasa 3. Integrate-nya kita akan integratekan eksponen 2x. Dan sign yang pertama adalah tambah. Okey. So kita kena buat yang tengah dulu. Differentiate x kuasa 3, kita akan dapat 3x kuasa 2. Kemudian 6x. Kemudian 6, kemudian 0. Okey, dan signnya adalah tambah, tolak, tambah, tolak, tambah. Okey,
Untuk integration dv, okay, so eksponen 2x kalau kita integrate kita akan dapat 1/2 eksponen 2x. Okay. Next, kalau integrate lagi kita akan dapat 1/4 eksponen 2x. Integrate lagi dapat 1/8 eksponen 2x. Dan last sekali kalau integrate dapat 1/16 eksponen 2x. Okay. So daripada tabel ni kalau dah siap, okay, kita buat line dia. Okey, so jawapannya adalah, okey, kita ada sekarang ni, dia punya answernya adalah ekspon x kuasa 3 eksponen 2x dx adalah sama dengan, okey, untuk line yang pertama x kuasa 3 didarabkan dengan 1/2 eksponen 2x. Jadinya kita kalau nak terus tulis pun tak apa, kalau kita nak salin dulu lepas tu buat operasi darab pun boleh. Jadi saya buat x kuasa 3 darab 1/2 eksponen 2x. Okay. Okay, next, minus 3x kuasa 2 darab 1/4 eksponen 2x. Jadi saya ada tolak 3x kuasa 2 1/4 eksponen 2x. Ok, next, ditambahkan dengan 6x darab 1/8 eksponen 2x. Jadi kita ada operasi tambah 6x 1/8 eksponen 2x. Dan juga last sekali ditolakkan dengan 6, tolakkan dengan 6 didarabkan dengan 1/16 eksponen 2x. Okay, so daripada sini kita boleh summarykan jawapan akhir dia. Okay, kemaskan apa-apa yang boleh. So kalau kita kemaskan dia ni dan kita perhatikan, dia ada satu persamaan, iaitu semua terms ada eksponen 2x. Jadi kita boleh faktorkan lah eksponen 2x. Okay, untuk terms yang pertama dia ada ni, so kita ada x kuasa 3/2. Okay, terms yang tengah-tengah tolak 3x kuasa 2/4. Terms yang seterusnya kita boleh masukkan kat situ, tambah 3x/8. Dan yang terakhir kita ada tolak 3/8, dia faktorkan, tutup bracket dan kita buat tambah C. Okey, so ni dia punya jawapan akhir. Okey, sekarang kita pergi ke teknik yang terakhir dalam integration, iaitu integration by partial fraction. So partial fraction ni adalah kita dah pernah tengok partial fraction ni dalam MATTEC 1, Matematik Teknikal 1. Okey, so kalau ikutkan kat sini, partial fraction yang step yang diajarkan di sini hanya dua sajalah. Yang pertama, ubah pecahan itu menjadi partial fraction. Okey, dengan menggunakan yang kita pernah belajar dulu, partial fraction decomposition, dan step yang kedua integrate. So saya nak revise sikit tentang macam mana cara untuk buat partial fraction decomposition ni.
Okey, ini adalah chapter 2 dalam Matematik Teknikal 1 yang awak dah belajar sebelum ni. So, chapter ni tajuknya polinomial. So, dalam chapter ni kalau awak semua masih ingat, pernah belajar tentang inequality dengan prosedur untuk partial fraction. Okey. So, okey, ini dia partial fraction. So, bila kita nak buat partial fraction ni, first sekali kita kena check keadaan fungsi kita tu. Dia mesti keadaan dia, okey ni, highest degree untuk numerator mestilah lagi rendah daripada highest degree di denominator. Okey. So, kalau berlaku kes terbalik, maksudnya degree yang di sebelah atas, fungsi yang di sebelah atas, fungsinya degree paling tingginya lagi besar daripada degree tertinggi di denominator, kita kena buat long division. Okey. So, untuk buat long division tu, saya harap student masih ingatlah macam mana nak buat dia. So, kalau tak ingat, minta revise balik. Okey. So, long division ni contoh macam ini. X kuasa 3, kuasa tertinggi yang belah atas 3, kuasa tertinggi di bawah 1. Jadi kena buat long division. Okey. So, kalau dah okey, kalau okey je, dia punya fungsinya dah jadi macam ni. Okey, iaitu degree tertinggi di atas 0, degree di bawah 1, dah okey lah, dah tak payah buat long division. Okey. So, boleh proceed dengan partial fraction. So, partial fraction kalau masih ingat, kita ada 3 case. Kes 1, 2, 3 dan 4. So, okey, ini adalah yang kes pertama. Apabila kita ada distinct linear factor, factor di bawah tu dah tak boleh factorizekan lagi. Apa yang perlu kita buat adalah kita kena cari dia punya factornya. Okey, factor denominator. Lepas tu kita kena kena pisahkan dia. Bila nak pisahkan dia, kita kena letak satu unknown di atas, A atau A dan B. Kalau dia ada tiga faktor di bawah, ada tambah C lah. Okey. Lepas tu step seterusnya kita kena samakan penyebut. Dan step yang ketiga, kita kena ambil numerator sahaja. Kena ignore dia punya denominator sebab dah sama. So, cara untuk solve dia, untuk dapatkan unknown A dan unknown B tu kita nak tahu berapa. So, A kita akan setkan lah. Kalau X kita negatif 1, bila X kita negatif 1, A kita akan jadi 0. So, kita akan dapat value B. Dan kalau kita setkan X kita sama dengan 3, nilai B kita akan jadi 0 dan kita akan dapat nilai A 7/4. Kemudian, kita akan masukkan semula ke dalam kita punya fraction yang kita dah pisahkan tadi tu. Yang ada pertama kali kita ubah tu ni, kita akan gantikan semulalah A dan B nya tu berapa. Okey. So, kes yang seterusnya, kita ada denominator untuk repeated. So, repeated kaedahnya macam mana nak buat. Kalau dia repeat, kita punya denominator tu kita kena tulis. Yang pertama adalah degree 1, ni degree 2, ni degree 3. Ikutlah berapa kali dia repeat. Kalau dia repeat 4 kali, ada lagi tambah lagi 1, kuasa 4 pula. Dan letakkan constant di atas A, B, C, D. Okay, A, B, C untuk kes ni, dan samakan penyebut. Ambil numerator dan settingkan kita punya X kita. Okay. Okay, dan kes yang seterusnya, kes 3 dan kes 4. Okay, kes 3 dan kes 4 ni jaranglah kita gunakan untuk integration. Tapi kena revise juga supaya kalau ditanya dalam apa-apa kes tadi ke, kita boleh jawab. Okey, kembali ke nota kita di sini. So, step 1 kita akan ubah daripada fraction yang asal kepada partial fraction. Kemudian ke step yang kedua, kita akan integrate. Okey, kita tengok example L. Kita ada 3 soalan A, B, C. So, first kita kena semak dululah apa dia punya syarat pertama dia. So, untuk soalan A, kalau kita perhatikan, degree tertinggi di atas adalah degree 1. Dan degree tertinggi di bawah adalah degree 2. Jadi dia pas, dia tak payah buat long division, boleh terus buat partial fraction. Okey, B pun sama, degree tertinggi di atas 1, degree tertinggi di bawah 2. Jadi pun sama, boleh proceed partial
fraction. Okay. Dan yang C, okey, kalau dilihat di sini kita ada degree tertinggi di atas 3 tapi degree di bawah yang tertinggi 2. Jadinya untuk soalan C kita kena buat long division first. Okey. Okey. Alright. So untuk A, solutionnya dah ada. Okey, kita tengok. Alright, untuk A, dia beri kita soalan integratekan 2x tambah 1 bahagi x kuasa 2 tolak 2x tolak 3 terhadap dx. Okey, jadinya sebelum kita boleh mula integrate dx ni kita kena ignore dululah sekejap. Kita kena selesaikan dulu dia punya tengah-tengah ni dulu. Kita nak selesaikan dia punya partial fractionnya dulu. So, 2x tambah 1 bahagi x kuasa 2 tolak 2x tolak 3. Keadaannya nampak normal. Tak payah buat long division. Boleh terus proceed dengan partial fraction. Yang mana first, kita akan tekan calculator. Dapatkan dia punya factor untuk denominator ni dulu. Okay, factornya apa? So, bila kita check, kita dapat factornya ada 2. Iaitu x tolak 3 dan x tambah 1. Buat dalam bracket lah. Okay. Okey, kemudian seterusnya apa yang kita ada dekat sini adalah bila kita ada dua faktor, kita akan pisahkan dia kepada dua bahagian lah. Okey, ini bahagian yang pertama. Okey, x tambah 3, x tolak 3. Di atasnya kita taruh constant A dan ditambahkan dengan satu lagi faktor x tambah 1. Constantnya kita letak B. Okey. Kemudian step seterusnya kita akan equatekan denominator tu. Tadi kita dah pisahkan, sekarang kita nak samakan balik dia punya denominator. Jadi kalau nak samakan balik, macam biasalah yang kita tahu nak samakan, kita kena darabkan dengan faktor yang di sebelah ni lah. X tolak 3 didarabkan dengan x tambah 1. Tapi kalau darabkan dengan x tambah 1, A ni pun kena darabkan dengan x tambah 1. Okey, so ada dekat sini. Dan sama juga untuk B. B ni kalau nak samakan dengan denominator yang sebelah sini, kena darab dengan x tolak 3. Okey. So sekarang ni kita akan ambil numerator saja untuk kita analyse value unknown tu, A dengan B tu. So 2x tambah 1 sama dengan A, x tambah 1 tambah B, x tolak 3. Jadinya sekarang ni kita nak tahu value A tu berapa, value B tu berapa. So cara paling mudah kita akan letkan kita punya value x lah. So apabila x kita sama dengan negatif 1, kalau kat sini negatif 1, okay, kita akan dapat dia punya value nya adalah, kita akan dapat value B. Okay, so B kita dapat 1/4. Okay, so yang dekat sini pun kita akan masukkan juga value yang kita setkan tu lah. Kita nak x negatif 1, so masuk sini juga negatif 1. Dan apabila x sama dengan 3, sama juga masukkan 2 darab 3 tambah 1 sama dengan A, 3 tambah 1 tambah B, 3 tolak 3. So kali ni B akan jadi kosong. So A dapat 7/4. Okey, so kita akan masukkan balik value A dan B ke dalam fungsi kita yang kita dah settingkan tadi, yang ada A dan B untuk pertama kali tu. So, okey, sampai je tahap ni. Okey. Okey, ni maknanya kita dah siap dia punya partial fraction. So, sekarang kita dah boleh panggil step yang kedua. Step yang kedua kita kena integrate. So, integrate kita akan letakkan simbol integration di depan. Okey, ni integrate kan. So bermakna kalau integratekan soalan, kita dah integratekan ni jugalah. Okey, so daripada situ bila kita nak integratekan ni, kat sini tak ada tulis. So dia adalah first awak boleh keluarkan dulu dia punya constant lah. So untuk term yang pertama, keluarkan constant 7/4. So awak sedang integrate 1/x tolak 3 dx
Lepas tu tambahkan dengan tarik keluar constant 1/4. Integratekan 1/x tolak x tambah 1 dx. Okey. Jadi ni sekarang kalau diperhatikan di sini, awak ni sekarang ni dah boleh gunakan rules yang kita dah belajar pada part 1 lah, video part 1. So apakah dia, saya tunjukkan. Okey, masa part 1 hari tu kita ada tengok muka surat 95, kita ada tabel ni. Yang mana dalam tabel ni kita boleh gunakan rules nombor 4 ni. Rules nombor 4 ni dia ada ajar kalau integratekan 1/ax tambah b, dia akan jadi 1/a ln ax tambah b tambah c. Okey. Okey, so dekat sini akan jadi ln lah 7/4 constant tu tadi, ln x tolak 3 tambah 1/4 ln x tambah 1 tambah c. Okey. So untuk soalan B okey, untuk soalan B kita nak copy dia ke bawah. Okey, ini dia soalan B. So untuk soalan B ni sama macam tadi langkahnya. First kita akan buat dulu dia punya kepada partial fractionnya. So kita akan buat 2x tambah 3 bahagikan dengan x kuasa 2 tambah 2x tolak 24. Okey, sama dengan 2x tambah 3 dibahagikan dengan, okey, kita kena cari dia punya faktornya. Okey, so faktor yang pertama adalah x tolak 4. Faktor satu lagi adalah x tambah 6. Okey, so kita akan teruskanlah dia punya calculationnya. So kita akan dapat, kita akan pecahkan kepada dua bahagian, a per x tolak 4 tambah b per x tambah 6. Okey, lepas tu kita kena samakan penyebut. Kita dapat a x tambah 6 tambah b x tolak 4 per dengan x tolak 4 x tambah 6. Lepas tu kita akan ambil numerator saja. So kita ada 2x tambah 3 sama juga dengan a x tambah 6 tambah b x tolak 4. Okey, lepas tu kita kena lightkan lah, lightkan x kita. X sama dengan 4. Lepas tu kita akan dapat apa? Kalau x sama dengan 4, kita akan dapat value a. A sama dengan berapa? Lepas tu kita kena lightkan x sama dengan negatif 6. So kita akan dapat b nilainya berapa. Okey, so saya bagi dia punya jawapan akhir. Saya nak semua orang try. So jawapan akhir dia adalah 11/10 ln x tolak 4 tambah 9/10 ln x tambah 6 tambah c. So ni dia punya answer. Boleh try dapatkan. Okey, dan soalan C, soalan yang terakhir, kita kena buat long division dulu. So lepas kita buat long division, kita akan dapat dia punya keadaan fungsinya adalah sama dengan integrate
2x tambah 2 tambah 6x tambah 4 bahagi x kuasa 2 tolak x tolak 2 dx. Okey. Jadinya bila kita dah buat long division, kita akan dapat macam ini. So, bila keadaan macam ini, awak nampak yang depan ni 2x tambah 2 ni awak tak payah buat apa-apalah. Kita just nanti masa kita nak buat jawapan akhir nanti, barulah kita differentiate kan, integrate kan dia. So, kita nanti jawapan akhir untuk 2x tambah 2 tu akan jadi x kuasa 2 tambah 2x. Okey, kemudian tambah. Okey, yang ini, yang part yang ini pula, yang ini awak kena buat jalan kira di luar, kena cari dia punya partial fractionnya. Buat kat tempat lain, buat macam yang tadi juga. Okey, cari dia punya partial fraction, lepas tu masukkan dalam dia punya ni, kat kawasan sini integrationnya apa. So, kita akan dapat dia punya jawapannya adalah 16/3 ln x tolak 2 lepas tu ditambahkan dengan 2/3 ln x tambah 1 tambah c. Okey, so ini dia punya jawapan akhirnya lah. Okey, jawapan akhir untuk kes yang C. Cuma jalannya mungkin sedikit panjang lah, yang mana awak kena buat dia punya partial fraction dulu, long division dulu, barulah kita boleh dapat dia punya solution akhir macam ini. So ni dalamnya ada workings dia. Okey, yang depan ni hasil daripada long division, yang belakang ni hasil daripada partial fraction. Okay, so selamat mencuba.